Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah binti Hanafi, nombor matrik 050896. Baik, saya akan menceritakan tentang fasa penterjemahan. Pertama, sebelum menterjemah, kedua, semasa menterjemah, dan ketiga, selepas menterjemah. Sebelum menterjemah, pertama, perlu ada teks sumber. Yang kedua, baca berulang kali untuk kefahaman. Yang ketiga, analisis teks, apa yang perlu ditambah ataupun dibuang. Yang keempat, tetapkan kaedah mana yang akan digunakan untuk memulakan terjemahan. Fasa kedua, semasa menterjemah. Tentukan padanan yang sesuai. Mula terjemahkan teks. Saya menggunakan medium Google Translate, Reverso Translation, My Kamus dan juga Kamus Akhbar untuk menterjemahkan teks sumber kepada teks sasaran. Saya mulakan penterjemahan dengan menterjemah perenggan demi perenggan. Kemudian apabila saya dapati ada sesuatu istilah yang diterjemahkan itu saya merasakan tidak tepat, saya akan merujuk kepada kamus ataupun saya akan menggunakan reverso translation sekali lagi untuk mengesahkan adakah perkataan yang digunakan itu tepat. Kemudian saya akan semak terjemahan dan peram seketika selepas menterjemah. Fasa ketiga, selepas menterjemah. Uji teks terjemahan. Apabila sudah selesai proses menterjemah, uji terjemahan adakah relevan atau tidak relevan. Minta rakan baca ataupun komen. Saya akan merujuk kepada rakan ataupun senior untuk menyemak teks terjemahan yang telah saya lakukan. Apabila ada komen daripada mereka, saya akan baiki kesalahan dan cuba menyelesaikan dengan baik. Maka terhasillah teks terjemahan yang bersedia untuk dikeluarkan. Berikut merupakan cabaran yang saya hadapi semasa menterjemah. Pertama, terlalu terikat dengan teks sumber. Kedua, sukar untuk menjadikan uslub teks sasaran sama seperti teks sumber. Dan ketiga, timbul rasa keraguan dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam menterjemahkan teks sumber kepada teks sasaran. Ini merupakan antara contoh cabaran yang dihadapi. Yang pertama, Al-Bursah Al-Maliziyah tusajjil 121 النقطة 9.3 مليون رينجت نصف الأرباح في ربع الثالث 2020. Teks sasaran, Bursa Saham Malaysia mencatat RM121.93 juta daripada sewa keuntungan bersih pada suku ketiga tahun 2020. Selepas menterjemah tajuk akhbar, saya dapati ada perkataan sewa di dalam teks sasaran. Jadi saya keliru mahu mengekalkan ataupun menggugurkan perkataan tersebut. Akhir sekali saya memilih untuk menggugurkan perkataan tersebut kerana keseluruhan ayat sudah difahami dengan jelas. Yang ketiga, tuhassinul adai, bermaksud prestasi yang bertambah baik ataupun peningkatan prestasi. Dan keempat, saukil awraq, yang bermaksud pasaran kertas ataupun pasaran saham. Okey, saya tidak pasti penggunaan istilah mana yang lebih tepat dalam menterjemahkan istilah ini. Jadi saya mencari makna teks sumber menggunakan reverso translation dan juga kamus akhbar dan membandingkan antara dua makna. Jadi saya memilih makna yang kedua kerana merasakan lebih sesuai berada di dalam ayat. Yang kelima, al-mushtaqat al-maliyah, bermaksud derivatif kewangan. Selepas menterjemahkan istilah ini, saya tidak memahami maknanya. Jadi saya melakukan carian di Google dan menemui apa yang dimaksudkan dengan derivatif kewangan. Jadi saya mengekalkan sahaja penggunaan istilah itu di dalam ayat. Seterusnya, amma al-iradat lirrubu' al-thalith min al-am al-halai faqat balagat 237 an-nuqtah 7.4 million ringgit muqarinah bi 122 an-nuqtah 6.7 million ringgit fi nafsi rubu' qabla am. Adapun pendapatan untuk suku ketiga pada tahun ini telah mencapai RM237.74 juta berbanding tahun lalu yang telah mencapai RM122.67 juta.
Selepas menterjemahkan ayat ini, saya merasakan ayat saya agak kaku dan terikat dengan teks sumber. Jadi, saya telah mengubah kedudukan ayat di dalam teks terjemahan. Akhir sekali, fihina. Saya telah menggugurkan perkataan ini dalam teks sasaran kerana merasakan teks sasaran dapat difahami dengan baik. Ini merupakan tajuk berita yang telah diterjemahkan. Teks sumber Al-Bursah Al-Maliziyah tusajjil 121 النقطة 9 مليون رنجي من صافي الأرباح في ربع الثالث 2020. Bursa saham Malaysia mencatat RM121.93 juta daripada keuntungan bersih pada suku ketiga tahun 2020. Ini perenggan pertama. Kuala Lumpur, 28 Oktober, Bursa Saham Malaysia mencatat keuntungan bersih RM121.93 juta pada suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding RM47.10 juta pada suku yang sama tahun lalu di tengah peningkatan prestasi di pasaran saham dan derivatif kewangan. Berikut merupakan teknik yang diaplikasikan dalam menterjemahkan teks sumber ke dalam teks sasaran. Yang pertama, teknik al-harfiah. Yang kedua, teknik al-muhakah. Yang ketiga, teknik al-muhakah. Yang keempat, teknik al-muhakah. Yang kelima, teknik al-harfiah. Yang keenam, teknik at-takafu. Yang ketujuh, teknik at-takafu. Dan yang ke-8, al-muhakah. Seterusnya, perenggan kedua. Ammal iradat lirrubu' al-thalith min al-'am al-hali faqad balagat 237 النقطة 74 مليون رنجت مقارنة ب 122 النقطة 76 مليون رنجت في نفس الربع قبل العام. Ini merupakan teknik yang digunakan dalam menterjemahkan teks sumber ke dalam teks sasaran bagi perenggan kedua. Pertama, at-takafu. Yang kedua, teknik al-harfiah wal isqat. Perenggan ketiga, wa min janibihi qala ar-rais at-tanfidhi lil bursah Muhammad Umar Swift fi bayan lahu amsin ats-thulatha innal bursah haqqaqat adaan malian istisnaiyan خلال 9 أشهر من العام الحالي في ظروف لم يسبق لها مثيل بتسجيل أعلى أرباح قد الضريبة وحصص الأقلية منذ إدراجها في عام 2005. Pasaran saham telah mencapai prestasi kewangan yang luar biasa dalam tempoh 9 bulan pada tahun ini, yang mana prestasi ini tidak pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, dengan catatan keuntungan pulangan cukai dan saham minoriti yang tertinggi semenjak kemasukannya pada tahun 2005, kata Datuk Muhammad Umar Swift, CEO Bursa Saham dalam satu kenyataan semalam, Selasa. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk menterjemahkan teks sumber ke dalam teks sasaran. Pada perenggan ketiga, pertama, teknik al-muhakah. Kedua, teknik al-muhakah. Ketiga, teknik al-takafu. Dan keempat, teknik at-takafu. Perenggan keempat. Amma بالنسبة لصافي الأرباح في أشهر التسعة من هذا العام فقد سجل 272 النقطة 98 مليون رنجت مقارنة ب 140 النقطة 92 مليون رنجت لعام 2019. في حين بلغت الإيرادات 568 النقطة 72 مليون رنجت مقابل 373 النقطة 51 مليون رنجت في الفترة نفسها من العام الماضي. Manakala, keuntungan bersih untuk tempoh 9 bulan pada tahun ini telah mencatat sebanyak RM272.89 juta berbanding tahun 2019 yang hanya mencatat RM140.29 juta. Pada masa yang sama, negara telah memperoleh pendapatan sebanyak RM568.27 juta berbanding perolehan pendapatan pada tahun yang lalu iaitu sebanyak RM373.15 juta. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk menterjemahkan teks sumber ke dalam teks sasaran pada perenggan terakhir. Pertama, al-harfiah.
Dan yang kedua, al-harfiyah wal isqat. Ini merupakan senarai istilah baru yang ditemukan di dalam teks. Sebelum mengakhiri video saya, ini merupakan cadangan yang boleh diikuti. Pertama, baca berita sekurang-kurangnya 1 berita setiap hari. Kedua, rujuk sumber yang berautoriti untuk menterjemahkan sesuatu teks. Dan ketiga, hafal istilah-istilah penting yang telah kita terjemahkan maknanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.